Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Syukur Alhamdulillah hari ini Allah berikan kita peluang, berikan kita rezeki sekali lagi untuk kita bangun sama-sama untuk menyebut-nyebutkan nikmat yang Allah berikan. Jom kita sama-sama ucapkan Alhamdulillah, tengok kiri kanan, rezeki yang Allah berikan, silaturahim yang Allah berikan, subhanallah, kesihatan yang Allah berikan terlalu banyak untuk kita sebut-sebutkan. Dan sambil-sambil itu kita, hari ini kita dalam majlis ilmu, saya nak ajaklah semua juga kita berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita akan dapat syafaat baginda di syurga nanti. Dan bercakap tentang syurga, insya-Allah, syukur Alhamdulillah, tiada lain tiada bukan tujuan kita untuk buat ada majlis pagi ini, majlis ilmu adalah untuk kita bina syurga dalam rumah kita, mudah-mudahan, dan moga kita dapat peluang untuk terbenanya rumah kita dalam syurga dan kita nak masuk syurga ramai-ramai. Jadikan ini sebagai satu matlamat. Sebab apa? Kemuncak penciptaan kita sebagai hamba adalah dapat melihat sendiri wajah yang Maha Pencipta. Subhanallah. Dan kepada rakan-rakan yang terus bersama kita di Facebook, terima kasih banyak-banyak. Kita ada Putra L, Putra Dahlia Jamaluddin. Boleh komen sikitlah ya, apa yang anda rasakan, barangkali doa-doa yang barangkali anda nak kongsikan, boleh kongsikan juga. Dan kita nak teruskan pagi ini, kita bersama dengan subhanallah, seorang panel kita, orang yang ada laras ilmu yang saya sangat yakin menjadi murabbi kita pada pagi ini. Sebab tu, sebagaimana kita katakan, kita ni menjadi hamba, akhirnya kita nak melihat Maha Pencipta kita dan kita beri tumpuan kepada menjadi hamba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Bersama kita hari ini Ustaz Dr. Syazali Hirmna Ahmad Najib. Ya. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Daripada mana ni sebenarnya? Saya daripada Bangi lah. Bangi. Mesti sebelum subuh tadi dah sampai sini dah ya. Betul. Syukur Alhamdulillah. Baik, merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Tarbiyah dan Modal Insan Pertubuhan Ikram Malaysia. Baik, subhanallah. Jadi kita pun tahu sebagai aktivis NGO Ikram, bagaimana Ikram sebenarnya membantu ahli-ahlinya untuk mencapai hakikat menjadi hamba sebenar-benarnya. Ya, terima kasih Cik Talib. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi-pagi ni kita dapat bersiaran dan saya rasa berdasarkan apa yang Cik Talib tanya tu, kita dalam hidup ni kita tak boleh seorang-seorang. Baik. So kalau kita nak buat, terutama ni nak jadi hamba ni, Baik. kan, hamba ni dia nak kena lawan hawa nafsu. Baik. Jadi dia perlu ada kawan-kawan, rakan-rakan kita yang circle yang betul lah. Yang circle yang betul. Baik. Yang soleh, yang juga nak jadi hamba macam kita. Jadi sebab itulah kita cuba wujudkan circle yang baik ni melalui beberapa program seperti Usrah, Mabit ataupun Qiyam dan sebagainya. Itu bersama dengan Ikram. Tapi sebelum kita nak lebih mendalam tentang Ikram ni, kita nak juga melihat sebenarnya definisi hakikat menjadi hamba yang sebenarnya. Bagaimana cara-cara atau ciri-ciri nak merasa diri ni kita ni hamba? Macam mana nak jadi hamba ni? Itulah macam mana nak cakap dalam masa 20 minit ni kan. Itu cabarannya. Kalau saya nak kongsikan dengan Cik Talib dan dengan para penonton, hakikat manusia ni dia memang diciptakan untuk memperhambakan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak ada sebab lain. Memang untuk memperhambakan diri kepada Allah. Nak jadi hamba ni maknanya apa hamba? Kita sekarang zaman kita tak ada hamba. Ya, betul. Jadi memang susah sikit kita nak faham. Hamba ni memang dia kena turut je apa yang diperintahkan oleh Tuhan dia tanpa banyak cakap, banyak tanya, banyak komen. Itulah hamba. Jadi itu yang sukar untuk manusia. Manusia ni kan macam-macam, ada daripada diri dia, akal fikiran dia, hawa nafsu dan sebagainya. Dia nak kena ikut je tanpa dia petikai kan. Itu satu orang kata apa, cabaran lah bagi manusia untuk jadi hamba ni. Jadi hakikat hamba adalah orang yang dia menurut perintah kepada Tuhan dia. Sebab tu dalam Islam dia ada ibadat. Macam kita dalam kita pagi-pagi ni kita solat. Baik. Subuh 2 rakaat. Bangun pagi-pagi sedap-sedap duduk tengah tidur, duduk tengah lena kan. Sedap selimut apa semua. Kita kena bangun. Kan? Tengah hari pula, tengah sibuk bekerja dan sebagainya, kena solat 4 rakaat. Kan? Bulan Ramadan kena puasa sebulan.
Jadi itu sebenarnya nak memastikan seseorang tu betul-betul ke dia hamba. Kalau dia tak boleh ikut, maka bukan hamba lah. Jadi manusia ni walaupun kita tak kata macam Firaun, dia kata dia Tuhan. Tapi sipi-sipi tu kadang-kadang ada pada kita tau. Bila kita dalam hidup kita rasa ikut suka aku lah. Ikut suka aku tu bukan hamba. Hamba mana boleh ikut suka dia? Dia kena ikut suka tuan dia. Masya-Allah, betul juga tu kan. Jadi kalau macam aurat ke apa ditegur kita ikut suka lah, saya belum bersedia lagi macam mana tu? Jadi itu bukan hamba lah. Hamba ni bila dia dengar apa yang Allah dan Rasul kata, dia kata sami'na wa ata'na. Dia patuh. Subhanallah. Itu dia dari segi hamba dan Maha Pencipta, Tuhannya ada ikatan iaitu segi ibadat dan sebagainya. Dan contohlah doktor, mungkin kita ustaz kita nak fahami juga sama-sama untuk menjadi hamba ni, kadang-kadang kita di pejabat kita ada jawatan CEO. Kita adalah ketua pengarah jurusah berapa. Jadi kadang kita terbawa-bawa jawatan tu nak ke rumah isteri tu, bang solat dah dulu. Awak ni macam mana tu? Kadang-kadang bila jawatan tu terbawa-bawa, kita rasa cakap dekat status Facebook, ya saya ni hamba apa semua, tapi hakikatnya tidak begitu. Macam mana penghayatan untuk menjadi hamba tu sebenarnya? Kalau Cik Talib sebut tadi CEO lah, jusa kan, macam nak jadi hamba. Kadang-kadang dia kerja kuli pun. Jadi kuli? Dia tu hanya kerja kuli je. Tu pun dia rasa dia hebat. Lagi teruk. Kan? Dia rasa hidup dia ni melintang membujur lalu melintang sapu. Melintang sapu. Kan? Bukan melintang patah ya. Dia dalam Islam ni tadi saya kata ibadat kan, tapi dia ada juga hukum hakam kan, halal, haram dan sebagainya tu. Jadi itulah sebenarnya perkara-perkara ni, sebab tu di syurga tak ada semua tu. Mana ada halal haram, mana ada kena solat, tak ada dah dekat syurga. Kan? Jadi sebab dunia ni tempat untuk ujian. Ujian nak tengok manusia tu boleh tak dia jadi hamba. Jadi kalau saya suka sebut macam ni lah. Sekarang ni, tak tahu ada masa ke ni? Boleh. Sekarang ni bila konsep hamba ni hilang, kadang kita buat ibadat ni, kita buat ibadat kerana ada tujuan-tujuan yang bukan untuk kita relate diri kita dengan Tuhan, dengan Allah sebagai hamba. Contoh Ustaz, contoh. Ini tak tahulah nanti penonton marah saya pula. Tidak. Kita belajar. Hari ni macam saya pun anak murid tak boleh marah. Kita kena faham, belajar. Kalau kita tengok kat Malaysia ni, antara ibadat yang paling popular tu apa, iaitu ni sekejap pagi ni solat duha. Kan? Solat duha ni kenapa popular berbanding solat sunat lain? Sedangkan dalam Islam, kalau ikut solat sunat yang paling dituntut adalah solat rawatib ataupun solat tahajud malam. Tapi solat duha pun sunat juga. Kita taklah kata tak sunat. Tapi dia jadi popular. Sekali dengan doa doa duha tu. Sebab dia kalau tinggal rasa macam serba tak kena sebab apa? Sebab dia rasa duha ni orang kata dapat murah rezeki, pintu rezeki. Boleh kaya raya. Boleh kaya raya. Itu maknanya dia buat bersebab-sebab. Buat kerana ada imbuhan dunia tu. Memaknai hamba tu belum betul-betul lagi lah. Belum betul-betul. Yang ni yang kita risau ni. Kan? Sebenarnya buat perkara yang kita tak suka itulah hamba. Kita kena buat juga walaupun kita tak suka. Itulah hakikat hamba. Masya-Allah. Tapi macam mana ustaz kita nak yalah ibadah ni, ya, dalam solat pun dalam Quran pun ada kata solat perlu sabar, dalam solat pun dan ibadah pun kena sabar ustaz. Sebagai hamba ni kita nak belajar, kita nak didik. Boleh tak hari ni mungkin ustaz boleh kongsikan juga barangkali ada tips ke atau dalam hadis Nabi ajar bagaimana cara kita untuk buat ibadah yang Allah suruh tadi tu, yang kita tak ada pilihan kata bahasanya, tapi kita buat dengan rela hati, menikmati, rasa nikmat, kita rasa seronok. Macam mana ustaz? Dalam Al-Quran tapi kita pun bila nak menikmati sesuatu tu mestilah kita kena macam contohlah saya ni durian, saya suka buat contoh durian. Bagus, saya pun suka durian. Durian. Tapi kalau ada orang tu dia tak suka, biarpilah satu dunia kata durian ni sedap,
kan, raja buah, tetap dia tak boleh menikmati durian tu. Bau pun dia tak boleh. Betul juga. Jadi maknanya bila kita nak menikmati sesuatu, kita kena suka pada itulah yang susahnya. Macam mana kita nak suka kepada benda yang kita kena ikut. Kan? Macam tadi kan, kita suka nak solat duha contoh ya, sebab dia ada benda yang menarik perhatian kita yang membuat kita suka. Kan? Tapi kalau macam tadilah nak solat malam contohnya, nak solat malam bangun tengah malam itu susah. Kan? Nak buat benda tu dengan rasa suka dan seronok itu susah. Kan? Tapi kalau seseorang tu dia boleh capai tahap dia seronok dengan apa yang diperintahkan kepada dia, maknanya dia menjadi hamba tu sendiri dia rasa seronok, itu dia telah mencapai tahap hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasa mungkin kita boleh bincang-bincang sembang-sembang lagi lah. Betul. Dan apa yang Ustaz katakan tadi bersandarkan daripada surah Al-Hajj ayat 11 kita dah paparkan tadi. Di mana ketika seseorang itu bila dia buat sesuatu, dia dapat imbuhan jadi dia suka. Tapi bila dia buat sesuatu tu, buat ibadah tu tapi dia tak dapat apa-apa. Dia mulalah berkeluh kesah, berkira-kira, mempersoalkan kan. Ya Allah, aku dah semayang ya Allah. Apa ni? Ya Allah, aku tak pernah langgar apa yang kau suruh. Tapi kenapa aku diuji sebegini? Itu selalu kita mempersoalkannya. Tapi semuanya kita akan sambung nanti sekejap lagi. Saya boleh sambung lagi nanti. Sambung lagi ayat tadi tu. Kepada rakan-rakan semua, insya-Allah belajar sesuatu. Kalau belajar sesuatu tolong komen di dalam Facebook kita, insya-Allah kita akan baca. Kalau anda ada sebarang soalan atau pandangan, boleh kongsikan juga, insya-Allah kita akan raikan sama-sama. Sebentar lagi kita akan bereaksi stiker kembali lagi selepas ini, insya-Allah. Bertemu kembali, alhamdulillah kita sebagai hamba-Nya letakkanlah jawatan tu ya di rumah kanan saya cikgu, saya ibu, saya ayah. Tapi sebenarnya hakikatnya kita semua adalah hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bercakap tentang hamba ni, tadi surah Al-Hajj telah pun Ustaz sandarkan satu ayat yang sangat cantik untuk kita belajar bahawasanya kadang kita ni memang terlepas cakap, ya Allah, aku tak pernah langgar apa yang kau perintahkan, tapi kenapa aku dapat macam ni? Tapi aku tengok orang tu gelik-gelik, seksi-seksi, kongsi kat social media, dia kaya, dia senang lenang, aku tak dapat apa yang aku nak. Macam mana tu Ustaz kalau kita rasa sebagai hamba tu kita terlintas rasa macam tu? Ya Cik Tadik, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam surah Al-Hajj tu, apa yang Allah sebut? Ini bila Allah yang kata ni memang benarlah. Al-Quran ni maha benar baik. Bila Allah kata ada sebahagian manusia ni, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Sebahagian manusia ni ada yang memperhambakan diri kepada Allah, may ya'budullah ataupun beribadat kepada Allah ala harf. Apa maksud ala harf? Harf ni kan macam kita di tempat yang tinggi duduk di tebing. Oh, baik. Tebing ni kan kalau kita duduk ujung tu kita boleh jatuh ke bawah. Baik. Kan? Apa maksud duduk di tebing? Maksudnya Allah nak kata orang buat satu perkara tu dia tak buat sepenuh hati. Dia duduk ujung-ujung. Kan? Main acah-acah lah orang kata kan. Baik. Macam kalau kita masuk dua-dua kaki, masuklah sepenuhnya kan. Tapi ni dia tak. Dia duduk di tepi dulu. Kenapa dia duduk di tepi dulu? Allah kata kat situ, fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalaulah dengan dia jadi hamba Allah, dia beribadat kepada Allah, jadi orang baik, kan? Bila dia dapat kebaikan, maka dia pun okeylah, buat baik ni dapat kebaikan macam tadi kita kata kan. Ya. Wa in asabahu fitnatun, tapi dengan dia duk jadi baik, dia duk buat ibadat, dia jadi hamba Allah, tapi dia diuji. Kan? Ujian macam tahun lepas kan, ujian dengan banjir besar kan. Saya boleh cakap lah kan. Ya. Saya tak kena uji. Ya, betul. Tak kisahlah, uji apa-apa sajalah Allah uji. Aku ni dah lah sembahyang tak tinggal kan. Betul. Orang baik kan. Betul. Bangun malam lagi dan sebagainya, solat sunat, lepas tu puasa sunat. Tapi aku diuji juga. Inqalaba ala wajhi Allah. Dia pun belah. Dia kata buat apa jadi baik pun kena teruk. Betul, kan. Ni Allah kata khasirat dunya wal akhirah, dia rugi dunia akhirat. Allah. Jadi janganlah kita jadi macam dalam ayat ni yang Allah dah terangkan kita sembah Allah duduk di hujung-hujung, kita try and test dulu. Test market orang kata kan. Kalau okey baru stay. Jadi kalau saya nak relate dengan yang tadi kita duk bincang tu, kita jadilah apa pun, jadi seorang bos, jadi seorang pekerja, jadi seorang ayah, jadi seorang ibu, jadi seorang anak. Macam mana kita nak letakkan peranan kita tu sebagai hamba? Kita jadi bos tapi hamba. Bos tapi hamba
Maknanya seorang majikan, seorang bos yang taat perintah Allah. Taat perintah Allah ni jangan kita faham solat dan sebagainya. Maknanya Allah suruh jadi orang macam mana? Orang yang jangan sombong. Kan? Allah kata kalau jadi ketua kena ambil berat. Pasal anak-anak buahnya. Anak-anak buah. Ya, betul. Okey, kalau jadi pekerja, Allah perintah, Allah dan Rasul perintah, jadi pekerja yang jujur. Buat kerja elok-elok. Ya. Jadi maknanya kita duduklah di mana pun, jadilah apa pun, jadi hamba tadi itulah. Maknanya kita ikut segala apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya. Kita ukur baju, tanya diri sendiri, tanya iman sendiri, tekun iman sendiri. Bagaimanakah kita betul-betul menghayati maksud hamba? Dah betul-betul ke kita menjadi hamba Allah SWT? Hari ini ada satu perkara yang perlu kita fikirkan bersama, insya-Allah. Ataupun mungkin kalau saya nak tambah lah kan. Sila. Mungkin kita katakan kita buat kebaikan, jadi orang baik, jadi orang soleh ni. Ya. Kita harap kita diberikan sesuatu oleh Allah. Sesuatu tu yang dunia ni lah. Contoh kaya raya. Kaya raya ke, murah rezeki lah, macam-macam lah kan. Famous, ya. Selalunya dalam masyarakat kita ni, dia famous dengan satu, dia panggil nazar. Nazar. Saya bernazar. Kalau saya lulus exam ni, saya nazar nak sedekah. Atau saya lulus exam ni, saya bernazar nak buat umrah. Kan? Saya lulus exam ni, saya nak bernazar nak puasa sunat 10 hari. Baik. Apa cerita ni nazar ni? Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Allah kata, Nabi kata, orang yang bernazar sebegitu ni, kan? Nazar ni dia tak yuqaddimu wala yuakharu. Dia tak mendahulukan dan mengkemudiakan sesuatu. Dia tak mengubah takdir pun. Tapi orang yang bernazar yang macam tadi ni, dia adalah orang yang berkira-kira dengan Allah. Astaghfirullahalazim. Dia macam kita lah, mak suruh kita buat sesuatu kan. Mak nak suruh buat, mak kena bagi ni. Kalau mak bagi, baru saya buat. Macam seolah-olah kita nak kata ke Allah, Allah bagi saya lulus, Allah Baru bagi saya ni, baru saya buat. Tapi kalau kita dah bernazar, wajiblah tunai. Tapi at the first place lah maksudnya, tak bernazar ni ada sebagian ulama mengatakan ianya makruh, tak digalakkan. Henti kalau ya kita nak bernazar-nazar. Boleh ke saya cakap henti kan? Baik elakkanlah, jauhi ya, macam tu boleh. Jika tak ada keperluan. Tak ada keperluan. Sebagusnya kita panggil tawassul dengan amal soleh. Apa maksudnya? Kita buat satu kebaikan kan? Macam cerita 3 orang masuk dalam gua kan. Tu kan. Dia mengingat apa kebaikan yang dia pernah buat. Tu dia kata, ya Allah, kalau aku buat sesuatu tu ikhlas kerana-Mu, ya Allah, bagilah kami pintu gua tu terbuka kan. Bertawassul ya. Ataupun kita puasa sunat kan. Ya Allah, aku puasa hari ni ikhlas kerana-Mu, ya Allah, bagilah aku sesuatu. Itu dengan Allah lah kan. Jangan itu dia terbalik tadi. Ya. Bukan kita kena Allah bagi dulu baru kita buat. Kita buat dulu untuk Allah bagi. Maknanya ibadat ni kan kita buat bukan kerana nak dapat yang dunia tadi. Tapi kalau kita cari redha Allah, bila Allah redha pada kita, automatik Allah bagi apa yang kita nak. Allahu Akbar. Itu dia macam ni sahabat-sahabat kita di Facebook ya. Ada menulis seperti Wong Jawa kata berkira-kira. Janganlah berkira-kira dengan Allah yang Maha Kaya. Allah tahu apa yang terbaik buat kita ya. Subhanallah. Jadi dan syukur alhamdulillah apa yang dikongsikan oleh ustaz, dan kita sebenarnya nak fahamkan juga sebab macam kita tengok NGO Ikram ni kan ada banyak sangat ahli. Kalau kita tengok di websitenya, di Facebook ada banyak sangat aktiviti ditubuhkan sejak pada 22 Oktober 2009 bulan depan dah nak meraihkan lagi anniversary lah. Jadi mungkin boleh ustaz kongsikan apakah antara aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh NGO atau Pertubuhan Ikram ni untuk menggalakkan ahlinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, membesarkan Allah bukan membesarkan diri, dan menjadi hamba-Nya. Apakah antara aktiviti yang mungkin boleh dikongsikan kat sini? Soalan terbaik ni. Kebetulan saya pula memang dalam jawatan kuasa tarbiyah dan mudah ihsan. Memang itulah peranannya, iaitu mentarbiah ahli. Mentarbiah ahli supaya benar-benar menjadi hamba Allah. Cik Talib dan para penonton yang dirahmati Allah sekalian, antara peranan utama sebagai hamba di atas muka bumi ni ialah apa? Menjadi khalifah di atas muka bumi. Masya-Allah. Memimpin. Menjadi khalifah. Kita mengurus, mentadbir bumi. Allah. Kita tak mungkin biarkan kepada orang yang sombong, orang yang nak ikut kepala otak dia, iaitu orang-orang yang menentang Allah pula yang mengurus bumi ni. Itu bukan sifat hamba lah. Hamba bila dia tahu dia hamba, dia tahu peranan dia sebagai hamba ni adalah mengurus dan mentadbir
bumi ni seperti yang Allah nak. Jadi sebab tu kita mentarbiah ahli supaya benar-benar memaknai dan menjiwai maksud ini. Dan kalau dengan masyarakat sekeliling, kita juga banyak program-program yang kita sediakan, terutamanya melalui media sosial lah. Ya, mungkin antaranya mungkin boleh kongsikan juga di mana tu media sosial yang boleh kita kongsikan. Di Facebook, di YouTube, TV Ikram. Saya juga ada program mingguan dalam TV Ikram, iaitu setiap hari Jumaat. Masya-Allah. Bolehlah. Pukul apa? Penonton dia kalau yang live tu pukul 5.30. 5 ke 5.30, saya pun tak ingat dah kan. Kena tengok. Petang Jumaat, hari Jumaat, setiap hari Jumaat insya-Allah. Ya, dan saya sempat salin ni ada juga TikTok dan YouTube. Boleh pergi sekarang ke ke YouTube dan TikTok. Boleh tengok ataupun carilah tu cariannya ada TV Ikram. Konten-konten yang mendidik jiwa dan yang paling penting tajuk kita inilah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting sebenarnya. Menjadi hamba dia mendidik jiwa kita daripada sombong dan sebagainya. Tak payahlah, Firaun dah ada versi tu, tak payahlah versi akhir zaman ni, tak perlu dah. Dia macam-macam versi. Dia pelakon je yang bertukar. Pelakon yang tukar. Watak tu ada. Allahu akbar. Nauzubillah min zalik. Baik, alhamdulillah pagi ni kita direzekikan dapat peluang untuk sama-sama menghayati, belajarlah kita menjadi hamba. Barangkali kita terlupa sebab apa, kita sibuk sangat tengok perkongsian orang lain menunjukkan kemewahan dan sebagainya. Dan jadi kita ni nak jadi apa, jadi macam mana Ustaz katakan, jadilah apa saja pun jawatan kita di dunia ini, peranan kita dan sebagainya, yang paling penting ada rasa hamba tu, menjadi khalifah. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah ada sekian umur kita jumpa lagi. Kepada semua para penonton, kami nak seru pada semua, kita boleh follow, boleh like, boleh subscribe juga YouTube TV Ikram, dan juga dapatkan maklumat lanjut boleh ke ikram.org.my untuk dapatkan maklumat lanjut. Terima kasih Ustaz. Dari sekian umur kita jumpa lagi. Daripada semua para penonton, insyaAllah ada perkongsian yang kita nak kongsikan lagi dalam majlis ilmu kita. Kita akan berekstika kembali selepas ini, insyaAllah.